أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اشرح صدورنا بالقرآن العظيم ويسر أمورنا ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat lagi kita sambung perbincangan kita insya-Allah. Mudah-mudahan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, dapat sama-sama kita mengenali dan dapat sama-sama kita memahami. Kerana apabila kita memahami dan kita mengenali ataupun apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam bab ma'rifah ataupun di sana dalam bab mahabbah cinta, syauq rindu, redha. Kita tidak dapat nak mengenali Allah, kita tidak dapat nak cinta kepada Allah kecuali di sana kita memakrifatkan diri kita, kita mengenali diri kita. Apabila kita mengenali diri kita, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah apa yang dibincangkan dalam kitab kita ini, juzuk yang keempat, yang dikatakan di sana hasil bahawa kasih akan sekalian makhluk itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kecenderungan diri kita, nafsu kita tadi ini, kita kasih kepada suatu benda. Yang mana yang dikatakan mahabbah, cinta tu, kita cenderung kepada benda tu. Kalau kita kata cenderung kepada benda itu maknanya benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita telah pun ditipu daya. Sebab apa? Sebab perkara yang kita kasih ataupun yang kita rindu tu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa disebutkan dalam juzuk yang keempat ni. Kod kita tak sampai. Maka saya tengok, saya bincang, saya murajaah, tengok ada kaitan dengan kita katakan tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu ma'rifatu uyubin nafsi. Mengetahui ataupun mengenali keaiban diri. Yang mana keaiban diri kita tadi ini, itu nafsu tu kadang-kadang kita tidak orang panggil apa tadi ini, nampak ataupun kita tidak terlintas, ataupun di sana kita tidak mengenali hakikat pengenalan yang sebenarnya. Itu kita kenal lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab itu memanglah tabiat, kecenderungan nafsu tu
yang dikatakan cinta, syauq, redha tu ialah apa disebutkan di sini oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dia katakan di sana ialah kecenderungan nafsu ataupun kecenderungan tabiat tu kepada sesuatu yang memberi lazat akan dia. Itu. Maka kalau kita balik dalam kitab Durratun Nasihin di sana pun yang dikatakan nafsu, keinginan tu, maka di sana kecenderungan dia kepada apa? Maka di sana dia kata ada 4 benda yang diconderongkan oleh nafsu tu. Kemudian dibincangkan oleh Imam Ghazali yang dikatakan hakikat dunia tu. Maka di sana dikatakan dunia tu tadi ini 7 perkara. Maka 7 perkara tadi ini, maka itulah yang dicenderungi ataupun yang dikehendaki oleh nafsu juga. Apa dianya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Dihiasi ataupun yang diinginikan oleh nafsu itu daripada perempuan, anak, pinak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Harta yang banyak tu kepala dia apa dianya? Minaz zahabi wal fiddah, dia panggil ra'sul mal, yang kita kata dah, kita cari duit contohnya dah. Tapi kepala duit tu penilaian kita nak keluar zakat, harta duit kita tu adalah dengan penilaian zakat perak tadi ni, dengan mah zakat tu dengan mahnya. Tu maka itu dipanggil qanatirul muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Itu apa disebutkan di sana. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Itu apa disebutkan dalam hakikat dunia. Maka ini semuanya adalah daripada keinginan nafsu. Maka keinginan nafsu tadi ini kita tak nampak apa disebutkan tadi ini, kecuali di sana orang yang makrifat, orang yang ada ilmu yang boleh mengenali diri dia, makrifat akan Allah Subhanahu wa taala, bersalahan dengan orang yang jahil. Maka orang jahil ni tak kenal. Ini yang dikatakan ilmu yang memberi manfaat, ataupun di sana apa tadi ini kecenderungan tabiat nafsu kita tadi kepada suatu benda yang bukan hakikatnya, yang sebenar-benarnya. Pasal apanya? Disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di sini sebagai renungan kita bersama. Kita cinta kepada diri kita. Kita cinta kepada diri kita tadi ini, dan sekalian perkara yang dibangsakan kepada diri kita. Apa dianya? Disebutkan di sini ialah ahli kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita, kemudian segala kekasih harta kita, segala kekasih kita, harta kita. Kita cinta dah benda ni. Tapi benda ni yang sebenarnya tadi ini milik siapa? Maka kita dapat jawapannya, itulah milik Allah. Tak, kalau kita kata itu milik Allah, kenapa kita meletakkan kecintaan kita tadi ini lebih pada Allah Subhanahu wa taala tadi ini kepada benda ni? Jadi situ. Benda itu hak Allah. Apabila hak Allah, maka sudah pasti kita cinta Allah tu lebih daripada benda ni. Maka sebab tu Rasul kata kepada Sayyidina Umar dah. Sayyidina Umar kata, tidak sempurna iman kamu, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu kasih Allah dan Rasul itu lebih daripada segala-galanya. Itu kecenderungan tadi lah. Itu yang pertama disebutkan sebagai renungan. Yang keduanya di sini dia kata, kita kasih kepada orang yang buat baik kepada kita. Kita kasih kepada orang yang buat baik kepada kita. Sampai kita sanggup berkorban, orang tak ada. Sebab apa? Sebab kita makan budi, kita makan jasa dia. Sanggup kadang-kadang kita membelakangi. Kalau dia buat perkara tak elok pun kita tutup dia, kita sembunyi dia. Sebab kita kasih orang yang buat baik. Dia ni lah buat baik kalau aku ni. So habis-habis kita istilah kita ni ialah makan budi. Makan jasa dia. Kita tak sanggup. Kalau dia buat salah, kita walahal depa tadi ini, dia tadi ini, ataupun itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiganya apa disebutkan oleh Imam Ghazali sebagai renungan, kita kasih kepada orang yang berbuat kebajikan kepada orang muslimin. Kita kasih, maka kita di sana kita lupa dia boleh buat kebajikan kat kita tu daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya di sana ialah kita kasih makhluk, orang. Makhluk ni ialah orang ataupun yang kena jadi,
Lebih daripada segala-galanya, lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kasih kepada orang yang serupa, disebutkan ini orang yang serupa dengan dia, iaitu seperti kita kasih kanak-kanak, kita kasih kepada orang tua-tua, kita kasih memanglah itu disuruh kita kasih, tapi di sana kecintaan kita tadi ini kerana siapa? Ini dipergi situ, kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita marah kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kasih itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dikatakan ghurur, tipu daya. Maka ini adalah kepincangan nafsu tadi ini. Ini adalah kecenderungan nafsu ke arah tu, ke arah benda yang tak sepatutnya, ataupun dikatakan bukan hakikat yang sebenarnya, yang dikatakan cinta ataupun kita syauq ataupun kita redha tadi ini. Ini dikatakan balik dalam, kita katakan macam mana kita nak mengenali benda-benda yang kita ingin kita kasih tadi ini, yang dikatakan di sana keaiban ataupun kesalahan bagi diri. Ini yang disebutkan di permulaan kitab kita ni, juzuk yang ketiga ini, yang dikatakan di sana ma'rifatu uyubin nafsi, pada menyatakan keaiban bagi segala, kita katakan nafsu tadi ini. Maka benda ini apa disebutkan oleh Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala nak seseorang itu kebaikan, bassara bi'uyubi nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala bassara. Maka basara ni dia gunakan dengan bahasa yang menambah. Kalau kita katakan di sana ada, kalau dalam ayat di sana fa'al, dia kalau bahasa Arab dia panggil bina di atas mubalaghah. Beza dengan basara. Ada beza dengan basara, cuma dia melihat saja. Melihat tu pula di situ bukan melihat dengan mata kita ni, melihat dengan hati tadi ini. Maka apabila dengan gunakan kalimah basara, maka Allah Subhanahu wa taala memberi dia penglihatan. Penglihatan apa adanya? Membuka pintu hati dia tadi ini supaya dia dapat melihat keaiban diri dia sendiri. Itu makna basara bi'uyubi nafsihi. Allah membuka penglihatan dia dengan dia melihat keaiban diri dia. Apakah di sana dia ada kepincangan, di sana dia ada kelemahan, di sana dia ada kita katakan kedhaifan dan sebagainya. Maka masalah ni pada hari ni kita tadi ni, kita tak nampak keaiban yang ada pada diri kita, tapi kita senang melihat keaiban kesalahan pada orang lain. Pasal apanya? Allah tak buka pintu hati kita. Maka ini yang dikatakan ma'rifat. Yang dikatakan makrifat tu sendiri. Beza dengan nazara. Nazara ni lihat dengan mata. Maka cara tak langsungnya apabila kita lihat dengan mata kepala kita, mata kita, maka itu boleh menurun ke dalam hati kita. Maka dalam hati kita tadi, maka itu dipanggil asy'uriyah, dia panggil. Idrakiyah, al-aqliyah, asy'uriyah, yang pernah saya sebut dulu dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan, mukallafkan hukum hakam dunia ni untuk kita sebagai makhluk dia, tak disyariatkan kepada makhluk-makhluk dia yang lain. Untuk kita ni maksud dia untuk jin dan juga manusia. Manusia kita pergi je. Kalau jin tu kita tak nampak dah. Untuk kita. Pasal apa? Maka di sana di dalam kitab Sabilul Muhtadin, dalam bab ibadat, di sana qismul ibadah, sebab kita ini Allah bekalkan dengan akal. Akliyah tak memadai dengan akal, di sana idrakiyah, iaitu benda yang kita dapat di sekeliling kita tadi ini. Maka di antaranya yang dikatakan idrakiyah ni, tuan-tuan, macam sekarang dah. Satu daripadanya idrakiyah ni, ini perasaan yang campur dengan asy'uriyah ni. Kadang-kadang kita benda ni kita pandang remeh, kita pandang tak ada apalah. Kita sekarang ni nak berkaitan dengan SOP. Dah. Ini berkenaan dengan akliyah, idrakiyah, asy'uriyah. Kenapa orang boleh bawa sejadah? Aku tak boleh bawa sejadah. Ada perasaan tak kita? Ini dia panggil idrakiyah al-aqliyah, dia panggil. Di mana letaknya perasaan kita tadi ini
Kita katakan sekarang ni kita diarahkan apabila kita nak main semayang, apa satu ibadahnya? Bawa sejadah. Pasal apa kita tak bawa sejadah? Pasal apa kita memberontak? Pasal apa kita katakan itu tak penting? Pasal apa? Maka sana dikatakan ilmu. Yang mana ilmu tadi ini yang kita tak dapat. Yang kita tak dapat nak menyelami dia, nak memahami dia. Ilmu apa dia nak? Ilmu usul fiqah di sana. Yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Ataupun kita tak rasa diri kita tadi ini, kita ada kepincangan segitu. Kita ada kejahilan waktu. Ilmu tu kita tak ada. Kenapa orang lain boleh bawa? Kenapa di sana dikatakan ulama-ulama mengeluarkan arahan sebuah sejadah? Pasal apa? Maka di sana satu ilmu, dalam ilmu usul fiqh dikatakan al-wiqayah khairum minal ilaj, dia panggil. Pemeliharaan itu adalah lebih baik daripada kita buat perubatan, kita nak mengubat. Maka ini diantaranya. Maka disebut setujui oleh bukan seorang, bukan dua orang. Kalau kita katakan dunia ni 3/4 daripada ulama-ulama ahlul hibrah, cara nak menyekat saddul mazari', kita nak masuk dalam satu jamaah yang besar, ini dia dalam ilmu perubatan, bawa sejadah. Maka benda ni kita tak faham, benda ni kita tak tahu. Maka sebab itu dia pekah daripada masa ke semasa, dia memerlukan kepada kita katakan macam mana untuk kita nak mentajdidkan, nak menghadapi masalah yang mana kian hari bukan kian mudah. Kian hari daripada masalah ni kita bermasalah. Kian kita katakan nisbah iman kita kian hari kian malap. Kian hari kita katakan kalau ulama di sana dikatakan bukan mati seorang ulama tu dia akan 100 watt. Mati seorang ulama contohnya dah 100 watt yang mati ni. Kita tak dapat dah yang 100 watt tu. Ini Nabi SAW sabda. Yang mana ulama tadi ni umpamanya lampu. Apabila matinya seorang ulama, umpamanya mati, terpadamlah lampu tu. Maka nak ambil lampu yang sama tu tak boleh dah. Dan di sana umumnya tidak akan berlaku kiamat selagi mana orang menyebut kalimah la ilaha illallah. Maka hari ini banyak mana orang menyebut kalimah la ilaha illallah. Walaupun bukan orang Islam pun sebut la ilaha illallah dengan fasih, baca qul huwallah dengan fasih. Tapi di sana dikatakan daripada masa ke semasa, Rasul kata apa? Sayati zamanul la yabqa minal islami illa ismu. Akan satu masa datangnya tiada ada bagi Islam itu kecuali nama saja. Ini tanya di antara nama, antara tanda-tanda yang dikatakan tak. Maknanya kita ni pelan hari bukan. Maka cara tak langsungnya, bagaimana cara kita nak menghadapi masalah yang macam ni untuk kita menguatkan iman takwa kita tadi ini. Maka inilah di antaranya. Di sana kita kena mengenal diri kita tu sendiri. Ma'rifatu uyubin nafsi dipanggil di sana. Maka musannif rahimahullahu ta'ala macam kita bincang dulu, bagaimana caranya untuk kita nak mengenali ataupun kita nak mengubati diri kita tadi ini dalam bab ajaibul qalbi yang kita bincang dulu. Apa disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala, tidak baik hati itu melainkan dengan kita belajar ilmu yang memberi manfaat. Ini apabila kita ada ilmu yang bermanfaat di sana, maka di sana kita dapat makrifat dan dapat mengenalkan diri kita tadi ini, siapa kita yang sebenarnya. Itu di antara. Maka sebab itulah sekurang-kurangnya kita tuan-tuan, saya ajak diri saya, kita gunakan kesempatan ini walaupun seringkas mungkin, maka kita duduklah bersama-sama. Sebab apa? Untuk kita nak mengenal keaiban diri kita di sini. Maka di sana di antaranya ialah sama-sama kita berbincang dan juga sama-sama kita bermuzakarah dengan kita katakan bukan satu kelompok, bukan dua kelompok, dengan kelompok yang mana kalau kata dalam ilmu usul hadis tadi ini dikatakan di sana tak mustahil benda itu dikatakan benda itu adalah benda yang palsu. Sebab ramai sangat. Ini ya kadang-kadang disebutkan di sana ada kaitan. Ramai sangat menceritakan masalah tu, kan? Bukan seorang, bukan dua orang. Tak mungkin dengan orang cerita masalah yang macam tu boleh menimbulkan kepalsuan, menimbulkan pembohongan.
Itu kalau kita pergi dalam ilmu usul hadis yang dikatakan hadis mutawatir tu. Maka kita duduk dalam majlis ilmu ni bukan seorang, bukan dua orang, ramai. Apabila ramai tadi ini diceritakan, dibincangkan di sana sama-sama, bukan satu pihak, dua pihak, daripada penyampai dan daripada pihak penerima di sana bincang masalah. Kalau kita katakan pihak pendengar ada kesangsian, boleh tanya, boleh ajukan soalan, tak semestinya macam tuan-tuan duduk dengan saya. Tuan-tuan korang faham, tuan-tuan ni yang ni boleh ajukan. Sebab apa di sana? La yambaghi lil alimi ay yaskutu ala ilmihi. Ini hadis Nabi SAW. Tidak patut bagi orang yang alim, bukanlah saya kata saya tu alim dah, sikit-sikit tu boleh lah kan. Maksudnya orang yang menyampaikan tadi tidak patut. Orang yang berilmu tadi tidak patut ayyaskutu ala ilmihi, bahawa dia diam dengan ilmu dia. Dia tidak menyampai, dia tidak memberi maklumat, tak boleh. Maka amaran di sini juga diceritakan oleh Rasulullah hadis yang lain. Man katama ilman, siapa yang menyembunyikan satu ilmu, uljima fihi, dia akan diiljamkan di mulutnya min nari jahannam, na'udzubillahi min zalik. Ini uljima ni kalau tuan-tuan tengok kat kuda, dia ada itu kan, itu iljam dia panggil. Orang panggil apa tu kalau kat mulut kuda tu yang tarik tali tu, kat sini. Itu dia panggil iljam, dia panggil itu. Diiljamkan, ditutup, dimasukkan mulut tadi ni dengan uljima min nari jahannam, daripada api neraka tadi ini. Macam di sana apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan perempuan Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan perempuan dia menanggung kayu api, fi jidiha, di tengkok dia, hablum mim masad, seutas tali daripada api neraka. Kalau seutas tali daripada api neraka tu apa agak-agak apa dia kita katakan? Rantai lah. Allah Subhanahu Wa Taala fi jidiha hablun mim masad, di tengkok dia satu rantai, satu tali daripada api neraka. Maka tali, rantai, tali tadi ini diumpamakan kalau bagi orang perempuan apa dia? Rantai lah. Pasal apanya? Sebab di sana memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi sokongan, dia beri idea kepada suami dia tadi ini bagaimana caranya. Maka ini ibarat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi maklumat kepada Abu Lahab tadi ini. Maka turunnya ayat ini tuan-tuan, dalam kajiannya 10 tahun. 10 tahun Rasulullah berdakwah kepada Abu Jahal ni. Ayatnya turun dah. Kalau kita tengok asbabun nuzul kan, ayat ni dah turun dah. Maka ayat ni turun dah, itu menceritakan tentang kepribadian Abu Lahab tu. Dan di sana Rasulullah pergi bagi tahu kepada Abu Lahab, mailah. Maka sebab itu dengan kebenaran Al-Quran di sana kan, kemukjizatan Al-Quran tadi ini, Quran dah cerita dah. Kalau bagi kita pula pasal apa? Allah dah cerita dah berkenaan Abu Lahab, tak guna dah kita nak pergi dakwah dia tak beriman dah. Maka ini adalah kita katakan sunnatullah di situ. Walaupun di sana Allah dah turun dah, mungkin usaha kita tadi, kita pergi dakwah bagi dia, mungkin kita pergi bagi tahu kat dia, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membuka hidayah kepada dia. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Maka pokoknya bagi kita balik dalam masalah tu, jangan kita putus asa. Itu. Maka balik dalam masalah kita katakan pengenalan ni, maka apa disebutkan musannif rahimahullahu taala, yang mana di sana sebagai pengenalan untuk diri. Dan sebelum tu kita ulang balik, kita ingat balik, dikatakan nafsu tadi ni apa dianya, iaitu keinginan. Maka keinginan tadi ni dia ada dua. Yang pertama, keinginan itu berbentuk satu benda yang baik, dan yang kedua, keinginan itu berbentuk satu benda yang tak baik. Wa nafsin wa ma sawwaha, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Syams, wa nafsin wa ma sawwaha, dan nafs diri itu kami dah sawwaha, iaitu kami dah bentukkan dia, kami dah bagi dia tadi ini dengan elok. Wa ma sawwa fa alhamaha, maka kami bagi ilham dia, bagi maklub kat dia, bagi ingat kat dia tadi, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti kita ni
Apabila Allah SWT bentuk badan kita, Allah jadikan kita, dah Allah dah bagi dah sana. Keinginan nafsu tadi ini. Wa imma pergi kepada baik, dah dua ada dah. Wa imma pergi kepada benda yang tak baik. Wa imma pergi kepada benda yang baik, wa imma pergi kepada benda yang tak baik. Dah ada dah. Kalau kita katakan di sana ada 50% benda yang baik, 50% benda yang tak baik, sudah ada dah dalam diri kita tadi ini. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan, kami bagikan dia tadi ini, wa imma benda tu baik, wa imma benda tu tak baik. Fujuraha, fujur, benda tak baik. Wa taqwaha, benda yang takwa, benda baik. Kemudian qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah. Sesungguhnya bahagialah. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang menyucikan dia. Kembali kepada nafsu tadi. Maka untuk kita nak menyucikan nafsu kita tadi ini, bagaimana caranya? Maka kita lahir di dunia ini dengan penuh, kita katakan, cabaran. Maka peranan bagi ibu bapa, bagi ayah tadi ini, apa dianya? Azankan dia, jangan dia terkejut. Azankan dia, peringatkan dia. Bagi laungkan kalimah syahadah kat dia, bagi ingat kalimah Allah kat dia. Azankan telinga kanan, qamatkan telinga kiri. Baca inna anzalna, satu daripadanya disebut dalam kitab Mata'in Badrain sebagai tambahan. Mudah-mudahan ini dalam kitab Mata'in Badrain, mudah-mudahan anak tersebut terlepas daripada perbuatan zina. Ini dalam kitab Mata'in Badrain yang selalu saya sebut. Ini tanggungjawab bapa. Kita ni mungkin dah lepas dah zaman tu. Tanggungjawab kita bagi anak kita pula, iaitu dapat cucu tadi ni. Ada anak kita tadi ini dah kahwin dah, kita semua dah dapat anak, dah dapat cucu-cucu dah. Zaman kita, lapisan kita ni dah, saya sendiri pun mungkin kalau segi hukum adat tu mungkin tak dapat anak dah, mungkin dapat cucu pula kan. Kadang cucu pula tadi ini, anak kita pula, takkan kita pandai-pandai, tak mahu sekarang pula kita boleh bersama-sama dengan isteri kita tadi dalam tempat bersalin tu. Maka peranannya anak kita tadi dengan anak dia tadi ni, apa dianya? Kita peringatkan dia, kita bagi tahu kat dia, ini tanggungjawab kamu. Kadang-kadang mereka ni terlepas pandang, kadang-kadang mereka ni tak tahu. Macam itulah keadaan dia. Ini tanggungjawab kamu, dapatkan anak kamu tadi ini, maka kamu azankan, kamu qamatkan, kamu bacakan inna anzalna. Ini saya ingat apa yang dikatakan oleh jururawat misi kat saya dulu, anak saya yang kedua, di Tanjung Karang. Tanjung Karang. Lepas tu saya duduk kat luar tu, saya dengar suara, kata, itu anak aku dah keluar dah. Kemudian lepas tu dia kata, bawa keluar bayi tadi ini suami bagi sakinah, dia kata. Isteri kata, itu nama sakinah? Ya, saya kata. Nah, dia kata, ini tanggungjawab bapak pula. Isteri cik dah pun melahirkan seorang anak bagi cik, ini tanggungjawab cik pula untuk nak mengelokkan anak ni, dia kata. Ini jururawat yang kita kata terlatih, jururawat yang didedahkan dengan ilmu-ilmu ni. Dia bungkus elok, dia basuh elok apa semua dah. Nah, ini zuriat cik, ini anak cik yang telah pun dilepaskan oleh isteri cik dan sudah pun tanggungjawab dia sebagai seorang isteri. Ini tanggungjawab cik pula untuk nak mengelokkan dia ke, untuk nak qamat azankan dia, dia kata. Bagi kita. Ini. Sekarang benda ini sudah ada. Sudah benda ini bukan satu benda yang ni lagi dah. Sebab kita boleh bersama-sama. Dulu kita tak boleh dengan isteri kita. Sekarang anak kita boleh. Tapi anak kita boleh bersama dengan dia punya bini dia dah. Sekarang dah. Betul tak tu? Tak kira swasta, tak kira ni kan. Swasta, tambah swasta lagi boleh. Tambah hospital apa dengan swasta, tambah hospital kerajaan lagi boleh. Bersama-sama dengan dia punya isteri dia tadi ini. Seperti mana anak saya yang salin kat Bedanggi tadi ini, hospital Shah Alam tu, dia boleh bersama-sama dengan isteri dia. Bukan nak cerita tu tak, tapi sekarang ni kemudahan tu sudah ada. Maka anak kita tadi kadang mungkin kita bagi maklumat tu kat dia. Azankan dia, qamatkan dia, dan baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan kita harap kat orang, jangan bagi kat orang, bagi tahu kat dia. Ini ada orang bagi tahu, ini orang ni berlaku kat saya. Dia tunggu saya 4 hari, nak tunggu saya 4 hari. Saya kata, pasal apa cik?
nak minta tolong ustaz kamatkan anak saya sudah bersalin 4 hari dah. Saya kata itu bukan tanggungjawab saya, itu tanggungjawab pak dia lah. Saya kata pak dia yang proseskan dia. Oh, saya bersalah. Pak dia lah. 4 hari saya tunggu ustaz, kebetulan selisih lift JH tu. Ini di antaranya persiapan kita tadi tak. Itu dalam masalah tu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala nak kita tadi ini kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita supaya dapat kita mengenali diri kita tadi ini. Maka cara langsungnya diri kita tadi, nafsu tadi, nafsu kita duduk kat mana? Ini yang penting ni. Nafsu yang kita sebut dulu, yang kita bincang dulu kan, nafsu, keinginan kita tu, diri kita tu duduk tahap mana, duduk peringkat mana, duduk kat mana. Iman kita tadi kata langsungnya, ataupun dikenali sebagai nafsu kita tu, nafsu apa dia? Kalau sebut nafsu tu diri kita tu, diri macam mana nafsu kita tu. Sebab apa? Sebab kalau kita tak kenal macam tu, kita tidak boleh nak mengubati. Macam kita kata kita ada sifat ujub. Apa dia ujub? Itu. Sebab apa di sana? Kita tidak boleh mengubati suatu penyakit kecuali kita mengenali penyakit tu. Itu umum, biasalah. Doktor nak mengubat kita pun dia tanya dulu. Cik, sakit apa? Dia tak tulis ubat, tak ada. Batuk, berapa hari dah batuk? Kemudian di sana ada cik makan apa-apa ke? Isap rokok. Maka dalam ilmu dia, dalam perubatan dia, punca daripada kita batuk adalah isap rokok. Contohnya, dia tanya kita ada nak cari punca sebab tu. Maka cara langsungnya di situ ialah memahami, mengenali. Maka kita dalam masalah ilmu batin ni, kita tak boleh kita nak harap orang, kita sendirilah nak mengubati diri kita tadi ni. Maka di antaranya apa yang dikatakan oleh Abu Ishaq Ad-Dahqaq di sana, dia kata banyak bagaimana cara untuk nak mengubatinya ialah tadabbur, baca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Itu satu daripada yang kita bincang, yang disebutkan di sana. Maka balik dah kita katakan nak kenal diri kita ni nafsu yang mana? Nafsu amarah ke? Itu tingkatan nafsu. Diri kita ni. Itu kita kena kenal itu betul-betul tu. Nafsu amarah ke? 1. Nafsul lawamah ke? 2. Nafsul mulhamah ke? 3. Nafsul mutmainnah ke? 4. Nafsul radiyah ke? 5. Nafsul mardiyah ke? 6. Nafsul kamilah ke? 7. Tingkatan nafsu. Ini kita ni. Kalau kita katakan lepas daripada yang 4 tu, yang 4, 5, 6 tu, alhamdulillah 7. Alhamdulillah. Nafsu mutmainnah, itu nafsu yang mutmainnah yang Allah panggil dia dalam surah pada semua di sana. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam suratul Fajri, ya. Terima kasih. Wal fajri wa layalil ashri wasyaf'i wal wat. Ujung kali di sana, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Maka irji'i ni bukan Tuhan panggil badan kita ni dah. Badan kita dah tak ada apa dah. Allah gunakan dengan kalimah muannas, irji'i. Nafsu tu. Pasal apa? Nafsu tu Allah jadikan kita ni berpasangan. Mati hidup. Dah, berpasangan tu. Ini tabiat sunnatullah. Maka Allah kata, irji'i, kembalilah olehmu wahai nafsu. Nafsu apa? Irji'i. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang jiwa nafsul mutmainnah. Kita ni macam mana? Jiwa nafsul mutmainnah dah. Itu. Maka kerajaan tu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah ke Tuhan kamu. Rabbiki, perempuan. Itu nafsu. Irji'i ila rabbiki, kembalilah olehmu wahai nafsul mutmainnah ke mana? Ila rabbiki, kepada Tuhan kamu. Radiyatan, hal keadaan itu redha. Mardiyah, dan kamu pun suka dia. Fadkhuli, masuk olehmu wahai nafsu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semuanya itu adalah ditujukan kepada nafsu. Maka sebab itulah di sana apa yang disebutkan oleh ulama-ulama kita ni,
Yang mana kita duduk di dunia ni, badan kita comel apa semua ni, itu adalah sebagai anggota zahir sahaja. Yang akan menerimanya nikmat ataupun nikmat. Ini dah dua. Nak menerima nikmat ataupun nikmat. Tu. Ini sikit makhraj huruf yang kita salah faham nak. Maka sebab itulah tulisan Melayu dengan tulisan Arab ni, tulisan Melayu dengan tulisan Rumi dengan tulisan Jawi ni dia. Dulu kalau tuan-tuan ingat dulu tak, masa saya dulu, tuan-tuan mungkinlah lebih lagi. Mungkin kita ni pun sebaya tak. Saya pun 63 dah. Masa saya dulu ni, tulis Rumi tu N-I, tu Efraq. Sekarang ni N-I-K. Beza tak tu? Kalau N-I-K, nikmat. Nikmat tu, kalau pergi dalam tulisan Jawi, nun mim, nun qaf mim. Itu nikmat. Nikmat itu ialah bala. Nikmat itu adalah bala. N-I-K. Kalau bunyi itulah bagi saya lah. Wallahu alam lah. Itu. Sebab tu kadang-kadang orang sebut, kita menerima nikmat dan kita tak nak menerima nikmat, bencana daripada Allah Subhanahu. Nikmat tu bala. Tu. Maka kita ni, kita akan menerima nikmat atau kita akan menerima nikmat siapa? Nafsu. Yang mana Allah jadikan bentuk tubuh badan kita tadi ini daripada, kita kata badan yang dijadikan daripada tanah, air, api, angin ni, maka di sana kita ditukarkan menjadi jisim yang halus yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nafsu tadi ini. Nafsu roh yang disebutkan di sana ada. Nafsu, roh, akal dan juga hati. 4 benda tu ni. Nafsu, roh. Maka roh tu adalah kita katakan angin. Bentuk dikatakan sebagai penghidupan. Maka nafsu itu yang ada pada roh itu keinginan. Kalau di dunia ini keinginan kita bentuk tubuh badan kita mencapai kita itu ini pada segi zahirnya. Maka sebab tu wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jom kita balik tengok tafsir tu dalam surah Syams. Wa qad khaba man, sesungguhnya binasalah, maka tak bahagialah dassaha, siapa yang mengotorkan dia, siapa yang tak cuci tadi ini. Itu. Maka cara kita nak menyucikannya macam mana? Ini dia di antaranya. Maka nak cuci apa nak? Cuci nafsu tadi ni. Nafsu yang macam mana ni? Ini dia. Nafsu yang daripada nafsu amarah. Apa nafsu amarah? Sekurang-kurangnya kita faham. Nafsu yang tak nak baik. Pergi kepada nafsu lawamah, nak baik. Tapi ada sifat-sifat yang tak baik. Riya, ujub, takabur. Pada segi zahirnya. Berusaha lagi. Pergi kepada nafsu di sana dikatakan lepas lawamah, mulhamah. Lepas daripada mulhamah tu barulah pergi kepada nafsul mutmainnah. 4 peringkat di situ bagi Syekh Muhammad Qasim Al-Hilbi. Bagi Imam Ghazali dia tertiga, dia tak ada mulhamah, tak ada. Ini apa yang dibincangkan dalam masalah ma'rifatul uyubin nafsi ni. Kemudian apabila macam tu keadaan dia, untuk bagi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita. Jangan kita katakan Allah tak berkehendak pada aku, maka aku tak dapatlah. Salah. Kita nak dapat satu benda sunnatullah di muka bumi ini, kita kena berusaha dan berikhtiar. Kita nak dapat ilmu supaya Allah bagi kita taufik dan hidayah, kita kena adalah macam ni lah. Ni di antaranya apa disebutkan tadi ini, 4 jalan, 4 cara. Kita tunggu Allah Subhanahu wa taala bagi. Boleh bagi. Allah boleh bagi kat kita, tak ada masalah. Sebab Allah itu fa'alul lima yurid. Allah boleh bagi kita kenyang tanpa kita makan. Boleh tak boleh agak-agak? Allah boleh bagi kita anak tanpa kita berkahwin. Nah, agak boleh ke tak boleh? Tapi segi hukum adatnya tak berlaku lah pada orang laki-laki. Orang laki-laki tak ada yang beranak. Kalau ada orang laki-laki beranak itu pelik lah. Yang beranak siapa? Perempuan. Maka Allah boleh tak bagi kepada seorang perempuan tanpa dia kahwin? Maka sebab tu Siti Maryam dalam surah Ali Imran dia katakan, bagaimana aku nak dapat anak? Walam yamsasni bashar.
Allah akan menggembirakan kamu seorang anak. Datang seorang laki-laki daripada malaikat yang menyerupai seorang laki-laki, malaikat Jibril tadi, menyamar, mendatangkan berita gembira kepada Siti Maryam. Dia katakan, Allah suruh aku menggembirakan bagi kamu, mengatakan kamu nak dapat seorang anak, kamu akan dapat seorang anak. Siti Maryam kata, macam mana aku dapat anak? Aku tak pernah pergi mana-mana, aku duduk dalam ni saja, berkhulwat dalam ni saja. Walam yamsasni bashar, tak pernah pun aku sentuh, dan aku disentuh oleh laki-laki, tak pernah. Kalau sentuh pun tak pernah, apatah lagi dengan bersetubuh. Ini dua hujah di itu bagi Imam Maliki, dia bagi Imam Abu Hanifah, dan juga bagi kita Imam Syafi'i. Hukum di situ. Tengok hebat kata hebat ulama tadi dah. Imam Syafi'i kita katakan sentuh tadi adalah sebagai satu wasilah. Maka Imam Abu Hanifah kata sentuh tu makna bersetubuh. Maka apabila macam tu keadaan dia, kalau kita batal wuduk tadi ini dengan sebab bukan sentuh, dengan bersetubuh dulu, baru kita batal wuduk. Imam Syafi'i kata tak. Saddul mazari', nak menyekatkan supaya jangan berlaku perbuatan ni, maka sebab tu Allah gunakan kalimah sentuh. Tengok hebat tak hebat Imam Syafi'i kita. Yang Tuhan bagi keistimewaan, yang Tuhan bagi kepahaman tadi ini, tajam pemikiran dia. Tiba-tiba kita pula kata jangan ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun kata kalau kamu dapati aku punya pandangan, kamu campurkan dia di atas alam. Oh, hebat kita. Balik dalam masalah tu sikit dah. Saya nak cerita di sini pada hari ni, kita sekarang ni, masalah ni kadang-kadang kita tak ada perasaan. Kita menyalahkan orang lain. Kita tak ada perasaan. Perasaan apanya tu? Perasaan kenapa? Kenapa aku ni macam ni, orang lain macam ni? Kenapa? Kalau benda yang baik tu tak apa, kita boleh lomba-lomba. Kita ada sifat ribetah di situ. Tapi yang masalahnya masalah yang tak baik ni. Macam saya katakan tadi lah kan, pasal apa orang boleh bawa sejadah? Walau itu adalah satu arahan, itu satu perintah. Perintah di pasal apa tu? Ulul amri. Bukan seberangan tu. Nah, ulul amri, iaitu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang yang diberi kekuasaan dalam buat pengurusan. Itu. Maka sebab itu di sana, kalau kamu mentaati ulul amri, maknanya kamu mentaati Allah, mentaati Rasul. Kalau mentaati Rasul, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Rasulullah SAW sebut dalam Al-Quran di sana. Itu kadang-kadang kita ikut kan. Jadi masalahnya kita ni kadang-kadang tak. Saya lah kan, saya. Kita yang jadi macam tu, kita tak nampak. Orang yang kita ikut tu kita tak nampak. Siapa dia yang sebenarnya? Itu punca dia. Orang yang kita ikut tu, siapa dia? Adakah orang itu berkelayakan ataupun tidak? Orang itu ahlinya ataupun tidak? Kita lupa ayat yang Allah SWT sebut di sana. Fas'alu ahla zikri. Ataupun di sana ulul amri, ataupun di sana ulul hibrah tadi ini. Kita tak nampak benda tu. Pasal apa kita tak nampaknya? Sebab kita jahil yang disebutkan dalam masalah mahabbah tadi ini. Tapi kita tak tahu kata kita tu jahil. Ini susah. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kita tadi ini kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala membuka keaiban bagi diri. Maka keaiban diri kita serta dengan ilmu tu, maka di sana aku ni, peringkat aku ni, tang mana aku ni, kedudukan aku ni, tempat aku ni, ataupun balik pada nafsu kita, nafsu apa aku ni, tang mana aku ni nafsu ni. Kalau kita katakan ikut aku ni nafsu lawamah kan ni, pasal apa aku nafsu lawamah? Ada sifat-sifat ria, ada sifat-sifat ujub, ada sifat-sifat takabur. Kita duduk saja-saja, kita balik fikir. Sebab definisi nafsu lawamah tu ialah nafsu yang suka kepada benda yang baik, nafsu yang tak suka kepada benda yang tak baik. Macam kita lah. Yang kita macam saya, macam tuan-tuan. Ini. Mungkin tuan-tuan tu lebih baik daripada saya lagi. Kalau macam saya kan, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni macam saya suka semayang. Apa? Kalau tak semayang, apa ustaz ni tak nak semayang ni? Ustaz apa tak semayang? Itu dia mainan situ.
Itu nafsul lawamah dia panggil. Tak semayang tak boleh. Apatah lagi. Maka kalau lah tak apa ustaz ni semayang tak mani, itu dia kata nafsul mutmain, nafsul lawamah. Pasal apanya? Dia suka ada benda yang baik dan dia semayang tu dengan sebab takut orang kata. Pada segi zahirnya. Mana boleh tak semayang ustaz? Maka kita pun semayang. Apabila kita semayang, tadi kita semayang tu kerana siapa? Itu dia panggil nafsul lawamah dia panggil. Suka kepada benda yang baik dan dalam masa yang sama suka orang puji dia. Suka orang kata dia tu baik. Suka kepada kita katakan perkara-perkara yang disebutkan dalam kitab Zainul Insan di sana, nafsul lawamah ni dia kata apanya? Itu kalau kita bagi sedekah tadi ini, maka di sana kita bagi supaya orang kata kita ni dermawan, orang kata kita ni pemurah dan sebagainya. Cara terang-terangan. Dibuat kulang ibaratnya di sana dia kata ketika masuk masjid ni, masuk tempat ni, maka di sana kita tengok orang semua semayang sunat. Kita pun semayang sunat. Semayang sunat. Kalau kita tak semayang sunat, terus tiba kita duduk, maka dia apa kawan ni tak erti bahasa ke? Baru lepas azan dia tak semayang sunat qabliyah. Lintas ni orang tak kata apa pun. Maka kita pun semayang. Kita semayang tu kerana siapa? Maka sebab tu Sayyidina Ali kata di sana, tanda-tanda kita ni munafik, na'udzubillah. Ini muhasabah balik diri. Idza kana wahdahu yuksal, apabila dia seorang dia malas, apabila dia ramai dia rajin. Ini sebagai mizan dia panggil. The mizan tu sebagai neraca bagi kita. Kita nak balik pada diri kita hari ni. Maka satu, saya selalu sebut buat indah macam ni. Kalau aku semayang seorang di rumah, aku buat tak semayang sunat qabliyah ba'diyah? Habis tak ada. Kalau aku semayang di masjid ni, aku buat sunat ba'diyah, zuhur ni 4 rakaat. Kalau aku semayang di rumah, sunat zuhur ba'diyah ni, aku buat 4 rakaat. Idza kana wahdahu yuksal. Apabila dia seorang, dia malas. Apabila dia ramai, dia rajin. Pasal apa ni? Sebab di sana orang nampak dia, dan di sana cara tak langsung orang ikut, dia ikut orang buat macam ni. Pasal apa aku tak buat? Ini nafsul lawamah dia panggil. Itu muhasabah. Maka kalau macam tu kita kata pendekatan kita tak payah buatlah, Ustaz. Tak payah buatlah kalau macam tu, tak ikhlas. Kita buat pun tak ikhlas, tak payah buat. Itu perbincangan di kedai kopi. Itu cakap-cakap di kedai kopi. Pasal apanya? Cakap-cakap di kedai kopi ni kalau semayang tak ikhlas, tak payah semayang lah. Tunggu ikhlas dulu baru semayang. Itu cakap di kedai kopi. Yang orang berjiwa pemalas. Orang jiwa tak nak benda yang baik ni. Macam kita lah. Pasal apa masjid buka, pasal raya masjid tutup, pasal raya buka. Buka masjid tak main pun orang yang macam ni. Nanti satu masa nanti kita boleh rapat semayang ni. Kan ruyuh-ruyuh kan? Takut generasi akan datang nanti faham agama ni macam mana ni. Walhal sunnah suruh kita rapat. Orang nu keluar kata kita mesti kena rapat sekarang. Masjidil Haram sudah pun rapat, Masjid Nabawi sudah pun rapat. Rapat sahur ni. Rapat itu adalah sunnah. Sawu sufufakum. Betul oleh sekalian kamu sauf. Rapatkan oleh kamu sauf. Samakan bau kamu. Itu arahan. Maka apabila sampai satu masa nanti, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh balik dalam sedia kala balik, rapat sauf. Suruh rapat sauf. Tak nak rapat sauf pula. Kangkang sekangkang-kangkangnya. Apabila bangun rakaat yang kedua, sekok gajah boleh masuk. Maka dalam kitab Fathul Mu'in, kalau kita semayang renggang ini, hukumnya adalah makruh. Dan kalau kita semayang seorang diri di belakang tu, hukumnya adalah makruh. Dalam kitab Fathul Mu'in, dan tengok dalam kitab Barul Madhi juzuk yang kedua. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam bab Al-Imamu wal-Qudwah di sana, tajuk dia. Ni, semayang. Pasal apa kita semayang jarang? Itu dia panggil Saddul Mazari' dia panggil. Menyekat. Saddul Mazari' itu maknanya dia menyekat perkara yang boleh memberi kemudaratan. Apa dia mudaratnya? Di sana dalam ilmu
Hibrah di sana kata, kalau kita berdekatan akan berlaku jangkitan. Nah, itu ilmu yang dibincangkan oleh puak-puak kesihatan. Akan berlaku jangkitan. Macam mana caranya? Maka kita kena jarak. Sekurang-kurangnya, di sana dulu 1.5. Sekarang ni dah 1 meter dah. Dah. Mungkin nanti lepas ini dengan cukup semua 3 dos, kita katakan dah bolehlah ringan sikit, kita boleh rapat dah. Apabila kita sudah ada 3 dos, itu sebagai langkah jaga-jagaan penjagaan. Dulu kita tak ada apa-apa pun. Bukan dengan 3 dos itu boleh menjaminkan kita, dah. Itu adalah satu daripada keselamatan kita tadi ini. Dia katakan al-wiqayah khairun minal ilaj, dia panggil di situ. Itu makna dia. Tapi apabila dalam masalah yang macam ni, kita berontak. Kita nak balik pada sedia kala. Apa dianya? Dulu tak pernah buat sejadah pun. Sepatutnya masjid sediakan sejadah. Kalau masjid sediakan sejadah di sana, tak hasillah apa hikmahnya kita disuruh bawa sejadah. Tak hasillah apa hikmahnya kita bawa dalam keadaan kita majlis suci dah. Kita berwuduk di rumah. Tak hasillah apabila kita mai tak tutup. Sebab semua benda ini dia panggil saddul mazari', dia panggil. Kaedahnya ni tadi. Dan di sana dalam segi kaedah usul dia kata apa nak? Satu lagi kaedah di sana dia katakan dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Ini kaedah usul fiqh. Dar'ul mafasid, kita nak menolakkan perkara yang kemerosakan, muqaddamun, hendak kita dulukan, min jalbil masalih, daripada kita nak menarik benda yang baik. Nanti kalau kita biar macam tu saja, tiba-tiba daripada satu masa ada kluster masjid, tutup masjid pula. Macam berlaku di Serip Taling. Sebab Islam ni sensitif. Kalau hal itu bukan daripada, asal daripada masjid Serip Taling, asalnya daripada sana dulu. Tapi disebabkan orang kita ni alpa dengan benda tu, dengan kita tidak ambil berat masalah ni, tak apa kalau Tuhan nak bagi kena. Ini tawakal. Dia panggil di sana dia Mu'tazilah, kalau dia bukan ahli sunnah wal jamaah, tiba-tiba berlaku. Maka di sana tumah berlaku, ini kluster masjid. Ini Sultan Selangor ni, minta maaf lah. Anggapan Sultan Selangor, sebab dia sayang kepada rakyat dia. Sebab tu Selangor ni dia hati-hati. Kita wilayah ni dia boleh semayang apa semua kita buka dah, dia tak lagi. Dia hati-hati, sayang kat rakyat dia tadi. Itu makna dia situ, keprihatinan. Sebab agama ni kita katakan di bawah, kita kata pentadbiran hukum daripada ketua agama mereka tadi ini. Itu makna dia pikir. Itu ini dikatakan ma'rifah ataupun dikatakan idrakiyah di situ. Ini masalah hati, masalah nafsu dah. Ini disebutkan oleh musannif rahimahullah taala dalam masalah ini, iaitu dikatakan di sana, dikata apanya, untuk kita nak menyucikan diri kita tadi ini, yang pertamanya itu dikatakan di sana ialah apabila kita nak menyucikan diri kita tadi ini, maka di sana didatangkan dengan 4 perkara. Apa disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, cara untuk kita nak menyucikan diri. Apa disebutkan dengan tadi ini? Dan bagi mengetahui akan aib nafsu itu beberapa jalan, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala 4 jalan. Disebutkan oleh Imam Ghazali dengan 4 jalan. Maka kita ni ada dah 4 jalan. Sebelum tu saya nak ulang balik. Kita, agama kita ini tujuan dia, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama ni, cara hidup, untuk nak mendidik kita menjadi, kita katakan, nafsu malakiyah. Itu tujuan. Ini kita boleh tengok dalam kitab Minhajul Abidin dalam bab Awa'id yang ketiga. Awa'id as-salasiyah, itu peringkat yang ketiga, ukbah yang ketiga. Ukbatul salisa fil awa'id, iaitu perkara yang menghalangkan kita daripada melakukan ibadat. 4 perkara. Perkara yang menghalangkan kita daripada melakukan ibadat ini 4 perkara. Yang pertamanya dunia, yang keduanya makhluk, yang ketiganya syaitan, yang keempatnya nafsu. Ini yang kita sedang bincang, nafsu ni. Maka di sana nafsu tadi ini Imam Ghazali sebut dalam masalah tu, untuk nak ingatkan macam mana caranya untuk kita mendidik nafsu. Maka di sana umpama nafsu itu macam binatang liar, macam
kebau liar, macam unta liar, macam lembu liar. Bagaimana caranya lembu liar untuk kita nak didik lembu tadi? Yang pertamanya Imam Ghazali kata, tahapkan, jangan bagi dia makan. Yang keduanya, bebankan dia dengan kerja. Yang ketiganya ialah dengan mohon pertolongan dengan Allah SWT. 3 benda. Ini bincangkan juga dalam bab puasa. Maka sebab itulah hikmah puasa dalam kitab Durratun Nasihin, dalam bab Bahrul Madhi juzuk yang kelima tu. Maka inilah dia antaranya. Yang saya sebut dulu kan, kalau tuan-tuan ingat tak, dia kata Allah jadi nafsu, Allah jadi akal. Maka Allah rejamkan nafsu ini dalam lautan lapak 3 kali. Saya sebut dulu tak, kuliah saya yang mula-mula sebut tu, bincangan pengenalan tu. Allah rejamkan dia dalam lautan lapak. Maka sebab itulah dalam lautan lapak tadi ini kita faham di situ, dia kata finaril ju' dia panggil, dalam api lapak. Maka api itu ialah seksaan. Maka tak semestinya neraka di situ dia kata panas saja dah. Maka maknanya neraka itu ialah satu benda, satu tempat yang bentuk yang tak selesa, yang bentuk keseksaan. Kita kata faham kata api itu panas dah. Tapi tempat api itu yang katakan neraka itu ialah tempat yang tak selesa. Manakala jannah itu ialah tempat yang selesa, syurga tadi. Itu hakikat dia. Maka Allah rejamkan dia dalam neraka lapak, dalam api lapak tu 100 tahun. Buat keluar tak mengaku lagi. Keluar yang kedua baru mengaku, kata hang aku. Masuk yang tiga barulah kita katakan anta rabbi wa ana abduk. Ini tabiat nafsu. Sebab tu dalam Durratun Nasihin kekalkan benda ini dalam kitab Bahrul Madhi, hikmah puasa. Allah kekalkan kita sebulan kita puasa. 1 bulan dalam bulan Ramadan, 12 bulan tu. Maka Imam Ghazali sebut di sana, dia katakan tahapkan dia, yang bagi dia makan. Maka di sana kita baca ada masalah makan pula di situ. Dikatakan dengan kita makan tadi ini adalah makanan yang diproseskan oleh perut, dia akan bagi kepada tangan, dia akan bagi kepada mata, dia akan bagi itu sebagai menguatkan tenaga. Maka di sana apa Rasulullah kata? Kalau kamu mampu kahwin, kamu kahwin. Kalau kamu tak mampu kahwin, wa alaikum bisiyam. Ya ma'syaras syabab, in istata'tum an yatazawwaju falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kamu mampu kamu kahwin, kamu kahwin. Kalau kamu tak mampu, fa alaikum bisiyam, hendaklah kamu puasa. Fa innahu wijaun, sebab puasa itu adalah sebagai benteng kamu daripada melakukan perbuatan. Itu. Tapi bagi kita pula dalam masalah tu, kita kata apa? Aku puasa pun lagi hebat. Dulu kalau syariat puasa dulu, siang malam tak boleh. Tapi syariat Nabi kita Muhammad ni, siang tak boleh, malam boleh. Dan kita tengok sambung ayat tadi ni. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi summa atimmus siyamu ila lail. Sambung daripada ayat tu. Al-ana bashiruhunna wa alimana fikum takhtanuna anfusakum, tu ayat tu. Saya tak ingat. Sekarang ni kamu bermubasyarah dengan isteri kamu di malam tadi ini. Bila malam jatuh matahari. Sekarang sebagaimana Allah tahu kamu nak benda tu. Kita tengok. Malam kita boleh melakukan persubuhan dengan isteri kita. Kalau siang tak boleh. Kalau kita buat siang, nanya kita. Maka sebab itulah orang kata masa saya dalam kagat dulu lah, kita balik operasi ni 2, 3, 4 bulan ya, tak jumpa dengan anak bini kita. Habis tak ada. Dia kata apa? Nak sangat ni. Buka dulu puasa tu. Makan dulu. Tapi jangan lupa pula, jangan lupa pula buka apa yang kita buka pack tu. Lawak-lawak bagi anggota. Jangan lupa pula buka pack. Tapi makan dulu. Apabila kita makan kan, apabila kita batalkan puasa kita tadi ini, maka tak kena dah kita punya kifarah ni. Sebab apa? Kalau kita berlaku persetubuhan dalam keadaan kita puasa, inilah. Kena merdeka seorang hamba, kena puasa 2 bulan berturut-turut, kena itu dalam bab kifarah puasa pula itu. Tapi kalau kita dah batal lah puasa kita, tak apa lah. Tapi jangan lupa buka pack, itu lawak sikit lah. Takut berat apa ni. Bang, lama tak jumpa ni, tetap beratnya apa hal? Tengok-tengok pack. Itu lah makan tak?
lawak sikit pagi-pagi ni dah. Itu dulu. Ini ceritalah masalah. Kita selesaikan masalah macam mana. Itu nafsu. Jangan bagi dia makan. Apabila kita makan tadi ni, maka itulah dia. Tapi kita, kalau bulan puasa, kalau bulan tak puasa, kita katakan RM100 contohnya dah. Tapi kalau bulan puasa, RM500 kita belanja. Bagaimana kita nak mengurangkan nafsu kita? Macam mana kita nak didik nafsu kita? Tu saya punya lah. Saya duduk muhatabah, hitong tengok. Aku ni kalau bulan tak puasa, lebih kurang RM300 saja. Contohnya kalau sebulan dah beli itu, beli ini. Itu pun tak sampai. Tapi kalau bulan puasa, Masya Allah, hari-hari makan ayam, hari-hari makan daging. Kalau 2-3 kali kita makan dah bulan tak puasa. Kalau bulan puasa bukan 3-4 kali, 5-6 kali. Nak tidur pun kita makan lagi. Bagaimana cara kalau kita tak ni? Hasil daripada kita nak puasa itu macam mana? Tak boleh kita mendidik nafsu. Jadi nafsu yang kita kata malakiyah, jadi nafsu yang al-bahimiyah. Ikut dan ya, nafsu al-bahimiyah tadi ini. Itu nafsu bahimiyah tu ialah nafsu kebinatangan. Itu dia panggil nafsu bahimiyah. Nafsu malakiyah itu ialah nafsu malaikat. Nafsu malaikat ni satu yang kita bincang dalam bab nafsu bab iman tu, ialah kita kata iman yang matbu' dia panggil. Kalau bab iman kan ada 5 kan. Dulu saya sentuh dulu iman ni. Tuan-tuan ingat je tak tu iman tu. Balik pada diri tu, jangan kita lupa tu iman ni. Iman yang matbu', iman malaikat. Saya ulang sekali lagi, balik pada diri saya tuan-tuan tak. Matbu' tu ikut ya, malaikat, iman yang matbu'. Iman yang maksum, iman para nabi. Iman yang maksum itu ialah iman para nabi-nabi, aulia-aulia. Iman kita ni yang dikatakan aku beriman ni, dia ada 3. Iman kita ni, iman saya ni, iman tuan-tuan ni. Sebab kita ni orang Melayu, orang Islam orang beriman. Nah, ini matan arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagi pandangan Imam Abu Hanifah, Islam iman. 2 benda ini tak boleh pisah. Kita tengok dalam bab iman di sana. Al-imanu bid'un wa sittu al-imanu bid'un wa sittuna al-imanu sittuna syu'bah, kata saya. Iman itu dia ada 7 cabang, ada 60 cabang. Al-haya'u minal iman. Malu itu satu daripada cabang-cabang iman. Itulah matan arba'in bagi Imam Nawawi. Maka di sana iman kita ni, ini dalam kitab Hayatul Qulub saya dapat ni, penghidupan bagi hati Allah ya Rahmati Saleh Karimi, yang saya katakan dieditkan, ditulis baru oleh Jawatan Kagat. Itu buku tebal. Dulu dia bagi seorang satu. Tuan Haji kita dapat tak tahu. Itu tak dapat rugi lah. Dia duduk belakang Kagat dia dulu dia. Itu tajuk buku. Satu set, satu tebal itu. Itu Kementerian Pertahanan bagi peruntukan, cetak bagi kepada anggota. Tapi banyak tak bagi, banyak lah anggota ni kan. Dia tak tahu ni lah. Saya dapat dulu tu, dan saya dapat tu. Iman kita ni dia ada 5 manusia ni. Maka kita ni, orang awam manusia kita ni, dia ada 3. Yang satu lagi tu malaikat. Yang satu lagi itulah Nabi. Malaikat ni siapa dia? Iman dia matbu'. Nabi ni iman dia pada iman yang maksum. Kita ni, semua kita ni, saya ni, tuan-tuan ni, dia ada 3. Maka orang Melayu ni, dia ada 3. Orang Islam ada 3. Apa dianya? Satu tengah-tengah, iman yang makbul. Orang Melayu, orang Islam. Boleh kita ambil, combine sekali. Ini dalam perlembagaan. Orang Melayu, orang Islam. Dalam perlembagaan. Betul, Prof? Sebab tu kita dalam Kabnalan pun bangsa Melayu Islam, agama Islam. Ini dalam perlembagaan. Saya yang kata ini, saya ingat ni, seorang datuk komplain marah kat saya. Tahun 90-an, saya mengajak kitab ni, Syarul Salikin ni. Ni, tajuk ni juga saya bawa. Saya kata tak semestinya orang Melayu tu orang Islam. Habis sembang tak. Dia kata, Ustaz tadi kata macam tu. Itu salah. Kalau saya sebut dah. Saya katakan, segi hukum adatnya memang kita ni. Dalam perlembaгаannya memang kita ni. Tapi di sisi Allah, macam mana? Dan di sana juga dalam hadis mengatakan, jangan kamu bertenggek di atas apa yang ni. Jangan. Kita ni bertenggek di atas. Kita kata, aku orang Melayu, orang Islam. Bidunilah amal. Dengan kita tidak beramal.
Ini kita nak sedar kan ni, benda ni. Tapi dalam segi kita katakan pengurusan pentadbiran hukum fiqh, wajib bagi kita apabila dia tu orang Melayu mati di sana, tiada ada dokumen-dokumen kata dia keluar daripada agama, betulih tak ada bukti cara betulih kata dia keluar agama, wajib bagi kita sekalipun dia mati di atas perut Cina, minta maaf bahasa kasar sikit, sekalipun dia mati dengan tonggak arak, wajib bagi kita 4 perkara. Sebab identiti dia sebagai seorang Melayu. Ada orang Melayu, orang Islam. Tak perbezaan. Betul tak? Kita tak boleh kata ini orang, walaupun dia mati tercekik, leher, lidah terjelan sampai ke pusat. Tak boleh. Wajib kita uruskan orang hidup kita 4 perkara. Mandikan dia, kapankan dia, sembahyangkan dia, tanamkan dia. Sebab dia orang Melayu adalah orang Islam. As-sarair, benda yang sebaliknya tu, dia mati cekik kali mati tu, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diterima pakai tu. Itu yang katakan satu, kita katakan satu benda yang sangat-sangat. Hatta di sana nak tahu kata orang Melayu tadi, orang Islam tadi ni, yang macam selalu saya sebut kan. Saya ni dengan kampung Pulau Langkawi tu dekat dengan Kelang Semen sekarang ni, kalau tuan-tuan pergi Langkawi, Kelang Semen tu tapak rumah saya tu. Kalau tuan-tuan pergi ke pantai tu ada sel, ada Petronas depan tu, atau Petronas tu kan ada apa panggil tu, kotak apa panggil tu, dia panggil pada Petronas tu, tempat simpanan minyak tu ke sana tepi pantai kan. Bawah tu ada pokok, 8 pokok cepang tu, itu rumah saya dulu tahun 50-an, tahun 80-an. Itu. Maka kita langsung nak cerita ni, bukanlah kata cerita dulu kan. Kalaulah orang sebelah sana ataupun orang sana Siam tu dia tenggelam, mati lemah contohnya ada, kita nak kenal dia tu orang Islam, orang Melayu ataupun orang bukan Melayu, orang Siam ke orang Melayu, tengok dia punya connect dia tu. Kalau connect dia tu potong, dia tu orang Melayu. Kalau connect dia tu tak potong, dia tu orang Siam. Itu tanda tu, itu orang kampung ni tanda. Kalau dia tu connect dia tu tengok hanyut mati lemah kan, dia ni orang Melayu ke orang Siam. Sebab sana Siam sini Melayu kan, sini pulau Kedah, Langkawi dah hanyut, tengok-tengok orang hanyut lemah mati, orang Siam ke orang ni, tak mustahil orang Siam mati kan. Sebelah Siam Thailand kan, tengok connect dia, kalau connect dia kena potong, itu orang Melayu. Kalau connect dia tak potong, itu orang Siam. Itu aja lah. Sampai tahap tu kita nak tekankan kata itu ada orang Melayu, apabila orang Melayu, orang Islam. Maka dalam masalah ni saya kata, kita ni jangan kita pegang kata aku ni orang Melayu, orang Islam. Bidunil amal, dengan kita tidak beramal. Maka inilah kita ni ada 3 dalam masalah ini. Yang pertamanya iman kita makbul dipanggil. Apabila iman makbul tadi ini menepati dengan kita beriman dan kita beramal. Yang keduanya iman kita ni mauquf, tunggu dulu. Kalau kamu sebagai seorang yang beriman, orang Melayu yang beriman, tunggu dulu. Kamu buat ke tak buat tuntutan agama ni makbul, ni mauquf, tunggu dulu. Kalau kamu tak buat, mardud iman kamu. Kamu tak buat, ditolak. Mardud tu makna dia ditolak. Kamu sangka kamu beriman, tapi hakikatnya kamu tidak beriman. Na'udzubillahi min zalik. Ini 3. Iman yang makbul, iman yang mauquf, iman yang mardud. Maka nilaian iman ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman ni adalah benda dalaman. Maka sebab itulah di sana Rasul kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuruna ila qulubikum. Ini di antaranya. Maka kita 2, Islam dan juga iman. Islam iman, Islam syariat, iman tauhid, ihsan, ikhlas tadi ini ialah tasawuf. Ini 3 benda balik dalam benda. Itu kaedah dari situ. Wallahu alam. Maka yang pertamanya seperti mana disebut oleh Imam Ghazali pagi ini, insya-Allah kita ambil yang pertama dengan cara apa yang ringkasnya, dialah kita nak kenal diri kita tadi ini, keaiban diri kita ialah dengan kita orang panggil duduk murid yang salik itu bersama-sama dengan syekh yang mursyid yang mengetahui akan segala aib nafsu yang amarah itu dan segala sifat kecelaan
yang di dalam nafsu, yakni di dalam hati, dan mengambil ia akan talqin. Yang mengambilkan talqin ni makna dari situ ialah kita ambil daripada guru kita satu amalan. Itu dia panggil tarekat, dia panggil. Tapi bagi kita ni tak ada lagi benda tu. Sekarang ni macam mana cara kita nak selesaikan masalah yang macam ni? Kita nak mengenali ni, cara kita duduk dalam majlis ilmu, kita cari dalam majlis ilmu, kita dengar yang disebutkan hadis Nabi SAW sana. Dalam masa yang sama-sama kita bermuzakarah, bermuhasabah. Ini satu daripada cara untuk kita nak mengenali diri kita tadi ini. Itu daripadanya. Itu duduk dalam majlis ilmu, kita tak langsungnya. Apabila kita dah kenal dah, apabila kita dah tahu dah, maka kita cari guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni sekarang ni susah dapat. Maka sebelum kita cari guru yang mursyid, kita cari dulu ilmu yang berkaitan dengan guru yang mursyid tu. Guru itu dikatakan guru yang mursyid. Guru yang mursyid ni ialah guru yang boleh didik diri dia dan dia boleh didik orang lain. Maka Allah SWT bagi dia tadi ni kasyaf macam Nabi Allah Khidir alaihissalam. Fawajada 'abdan min 'ibadina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ni Nabi Khidir ni. Yang tak diislami, yang tidak didapati oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini dia kata guru yang mursyid ni. Tu. Maka contoh langsung sebelum kita pergi ke guru yang mursyid, dapat guru yang mursyid di sana dalam pengajian ilmu tarekat, kita duduk dulu dalam majlis-majlis ilmu, kita cari dulu, kita belajar dulu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tarekat ni. Apa adanya? Iaitu ilmu hakikat. Kemudian di sana kita beramal ilmu syariat. Kemudian kita nak bagi amalan kita tadi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan ilmu makrifat. Yang mana keadaan kita hari ini, jangan kita ikut orang-orang luar, ustaz-ustaz yang luar tu dalam YouTube tu, maka kita bincang 20 sifat 20 ini tu ialah bid'ah, tak ada. Itu kita kena hati-hati. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah, cara kita ialah nak mengenal Allah melalui zat. Mengenal Allah ialah melalui sifat yang wajib pada zat. Ini tonggak kita dalam pengajian kita dalam ilmu tauhid. Ini daripada Asy'ariyah dan Imam Maturidiyah tadi ini. Jangan kita ambil dengar orang-orang yang jadi fitnah sekarang ni. Maka hari ni keadaan kita hari ni dah fitnah dah timbul. Ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita belaga sama sendiri. Orang ustaz-ustaz kita, orang politik kita belaga sama-sama mereka. Kita jadi nyamuk, duduk tengah-tengah sepit mati kita. Ini keadaan kita hari ini. Wallahu alam. Itu saya punya pandangan. Ustaz-ustaz kita duk kata hang aku, duk tuduh hang aku. Yang orang politik kita tadi duk rebut nak ambil orang ni kan. Yang jadi masalah kita duk celah-celah mati kita. Yang mana satu kita nak dengar. Lah semalam orang tanya saya, yang mana satu ustaz saya nak dengar ni? Yang mana satu ustaz saya nak ikut ni? Tak tahu yang mana satu ni biul saya. Ini masalah bagi kita. Apa salahnya? Kita balik kepada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi benda ni tak boleh, tak berlaku. Itu di antaranya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan ni, mudah-mudahan di sana apa disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, dia katakannya cara kita nak mengenali murid kita ni sebagai orang yang salih, orang yang berjalan, yang mana jangan kita kata aku ni bukan murid yang salih, bukan, salah. Cara kita, iaitu cara kita yang salih ni makna dia ialah cara kita ni Allah jadikan kita untuk beribadat. Maka ibadat ini dikatakan salik, dia panggil. Dan kita ayatul qulub tu, kita ni talib, kita ni salik, dan apabila talib salik muntahi, kita mati. Ini kita kena jadikan kita tiga benda ni. Kalau kita tak ada tiga benda ni, wallahu alam lah, nak kata kan. Talib benda, talib tu menuntut. Menuntut kita ialah dengan kita dengar. Menuntut kita tadi mendengar. Kita tak perlu pergi sekolah, tak boleh pergi sebab kita ada tanggungjawab. Maka alhamdulillah Tuhan bagi kita duduk majlis ilmu ni, alhamdulillah. Kemudian apabila kita dengar tak faham, kita tanya. La yang bagi lil jahili an yaskuta ala jahli. Tidak patut bagi orang jahil itu dia sembunyi, dia diam dengan jahil dia. Kemudian di sana as-su'alu miftahul ilmi. Soal itu adalah kunci bagi ilmu. Jangan kita duduk bendung ya. Dan jangan kita anggap kata kita tanya ni kita tak tahu, dah. Dan orang yang kena tanya tu pula jangan kata dia tak tahu, tak boleh. Orang yang tanya ini keadaan ni dia ada tiga disebutkan di sana. Kadang-kadang dia tanya tu dia tahu dah. Dia nak ambil yakin lagi apa yang dia tahu tadi. Dan kadang-kadang dia tanya tu dia tahu dah dan dia nak cuba nak share, nak menyampaikan.
Dia nak menyampaikan kepada orang, dia tak berapa pandai. Maka dia dengar percakapan daripada ustaz, daripada ni kata, ustaz sampaikan apa yang dia sampaikan tadi, apa dia tahu tadi. Ni di antaranya. Dan satu lagi di sana, dia nak menguji. Menguji itu tak elok. Itu makna dia macam tu. Maka sebab itulah tak patut bagi orang yang jahil ayas kuta ala jahlihi, bahawa dia sunyi, dia tu diam dengan kejahilan, tak boleh. La yang bagi lil alimi, tidak patut bagi orang alim ayas kuta ala ilmi, bahawa dia diam dengan ilmu, tak boleh. Ini di antara. Maka cara langsungnya kita share sama-sama insya-Allah, dan sama-sama kita balik mengenalkan diri kita tadi ini. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita, dan mudah-mudahan di sana kita dapat membetulkan diri kita tadi ini. Yang pentingnya itu, kita kena betulkan diri kita. Sebelum-sebelum ni, gapilah kita dah tak betul, tak apalah, mudah-mudahan Allah terimalah. Dan dalam Kashful Lisan, kalau kita buat tu tak betul, walaupun kita belajar, Tuhan terima. Itulah kita Kashful Lisan. Itu keistimewaan dia. Kita buat suatu benda yang salah, tapi kita belajar, tak sampai lagi apa yang kita belajar tu, maka Tuhan akan bagi kita rahmat dengan rahmat dia. Jangan kita tak belajar, kita buat, tak boleh. Itu makna dia tu. Tentang masalah ilmu tadi ni. Maka yang masalahnya sekarang ni, apa yang saya bincang semalam dengan kawan-kawan di sana, dengan jemaah-jemaah, dia kata, kita ni tahu, tapi kita tak cuba nak ubahkan benda yang kita yang selama ni kita buat tu tak betul. Kita dah tahu, tapi kita duk ikut keadaan kita lah. Itu jadi masalahnya tu. Macam contohnya dah tadi saya tengok dah, minta maaf lah sikit. Saya tak semayang kat sini, saya tahu sini ada tempat saya. Tapi saya duduk kat sana. Bina sahu yang kedua dah. Sahu yang ketiga dah. Dah. 3-4 orang sahu yang ketiga ni. Walhal di luar sana ada 4-5 orang lagi tu. Sahu yang kedua ni. Kalau ikut kaedahnya tak boleh tu. Bukan tak boleh tak sah semayang, tak sah. Tapi pahala tak dapat. Itu makna dia tu. Kata cara tak langsung kita ni, yang pertamanya kita kena rebut sahu yang pertama, sahu yang kedua, rebut. Siapa yang tahu kelebihan sahu yang pertama, dia akan datang tadi, walaupun dengan cara mengundi, walaupun dengan cara merangkak, dia akan dapat ni, dan dapat sahu yang pertama ni. Benda ni kita tahu, tapi kadang-kadang kita sebab tu saya bukan nak cari salah, tidak, na'udzubillah. Tapi kebetulan ni saya tak nak lah, sampai duduk sana, sebelah sana kan. Kemudian di sini ada 3 orang, 3 dah, sahu 3 dah. Sahu yang 3 dah. Maka di sana ada 4-5 orang lagi dah, sahu yang kedua tu. Sepatutnya orang yang ketiga ni jangan bina lagu sahu yang ketiga sebelum penuh sahu yang kedua. Penuhkan sana. Lain kalau di sana tutup. Lain tu macam masjid Mutakin tu. Masjid Mutakin tu ruang solat tu tutup, ruang solat tu buka, sliding tu ditutup, baca di bawah sana di luar, di beranda tu kan. Kalau saya nampak, saya akan panggil. Baru ni saya suruh buka sliding, saya kata asap. Kalau tuan-tuan tak nak masuk dalam, buka sliding. Orang yang di depan ni, sahu yang kedua ni, penuhkan di luar dulu sampai ke pagar sana, sampai ke tembok tu, saya kata. Tapi alhamdulillah mereka masuk. Mereka duduk di luar tu, wallahualam, pasal apa tahu lah, mungkin mereka tak bawa sejadah. Ini pun satu masalah, tak bawa sejadah. Ini satu. Sebab beranggapan mengatakan tak ada sejadah pun tak apa. Ini di antaranya. Maka sebab itulah kita ni manusia ni, innal insana li rabbih lakanun. Degil. Wallahu alam. Marah kalkulapan dah tidak. Itu di antaranya. Insya-Allah kita cuba untuk ubah diri kita, kita cuba untuk mengenali diri kita, dan kita cuba untuk kita balik kepada benda yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita letakkan sifat raja dan juga sifat khauf insya-Allah. Wallahu alam. Minta maaf banyak-banyak dah pun terlajak keluar daripada SOP dah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.